Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani. Agenda Awani terus memberi fokus kepada realiti, impak dan juga cabaran norma baharu. Dan dalam mana kita bercakap tentang norma baharu terus telah pun mengubah cara dan juga gaya hidup dan juga tingkah laku manusia. Ini sudah tentu termasuklah dalam mana kita melihat kepada pengurusan kewangan. Baik dari segi perbelanjaan maupun daripada simpanan kewangan masing-masing. Dan kalau boleh saya kongsikan pada waktu ini satu kajian ataupun satu kaji selidik yang dilakukan oleh Ringgit Plus pada tahun 2020 yang mana mendedahkan hampir separuh daripada responden uji kaji selidik itu mana mengatakan mereka masih lagi berbelanja mengikut pendapatan yang diperolehi ataupun lebih daripada pendapatan. Manakala baki daripada responden yang mereka temu bual tidak mampu untuk bertahan lebih daripada 3 bulan dengan hanya menggunakan simpanan mereka sekiranya hilang pekerjaan. Malah dalam dapatan uji kaji selidik itu juga mendapati lebih 60% daripada mereka yang berusia 35 tahun ke bawah tidak mengetahui wujudnya skim penstrukturan dan juga penjaduan semula hutang walaupun pelbagai langkah sementara telah pun diumumkan termasuklah moratorium dan juga bantuan bayaran semula pinjaman yang dilaksanakan ketika tempoh pandemik. Jadi untuk bercakap tentang perkara ini kita melihat kepada pengurusan kewangan, celik kewangan ataupun literasi kewangan di talian secara Skype pada ketika ini adalah Puan Farizan Kamaluddin. Puan Farizan adalah pengurus kanan Jabatan Pengurusan Strategik Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP. Puan, kalau sebelum kita nak bercakap tentang melihat kepada celik dan juga literasi kewangan secara khususnya, kalau melihat kepada tempoh, kita dah melalui lebih pada setahun tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dalam mana untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini, kalau boleh dikongsikan bacaan dan juga pemerhatian daripada Puan dan juga tim ataupun pasukan Puan di KWSP melihat mana cara ataupun gaya hidup orang ramai dalam mana kita melihat tentang pengurusan kewangan dalam tempoh waktu yang cukup sukar ini. Okey, sebelum tu saya ingin mengucapkan terima kasih pada Fauzi ya. Saya ingin menarik perhatian kepada satu laporan daripada laporan daripada strategi celik kewangan kebangsaan 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Negara, iaitu satu laporan daripada Financial Education Network. Laporan tersebut menyatakan 52% rakyat Malaysia sukar nak mengumpul wang tunai segera sebanyak RM1,000 apabila berlaku keadaan kecemasan. Ini keadaan sebelum berlaku PKP lagi. Maksudnya pada tahun 2019, memang rakyat Malaysia itu sendiri memang dah ada masalah untuk menyediakan dana kecemasan. 1,000 pun payah. Maksudnya satu daripada 2 rakyat Malaysia tak boleh pun nak menyediakan RM1,000. Itu keadaan realiti sebelum masuk COVID-19. Kemudian kita tengok pula bila berlaku PKP tu ya, bila berlaku COVID-19, laporan daripada Jabatan Perangkat Malaysia tahun 2020 dia menyatakan 63% rakyat Malaysia yang bekerja antara 1 hingga 3 tahun akan kehabisan simpanan dalam masa kurang dari 1 bulan. Maksudnya 6 daripada 10 rakyat Malaysia yang bekerja 1 hingga 3 tahun, dia tak kurang dari sebulan. Jadi memang apa yang kita perhatikan apabila berada dalam keadaan COVID-19, masa kita menghadapi COVID-19 tersebut, memang rakyat Malaysia khususnya golongan muda menghadapi masalah keuangan yang betul-betul terdesak. Ya. Realitinya kita tidak ada dana kecemasan pun. Persediaan kita terhadap keadaan di luar jangkaan memang boleh kata tidak ada langsung. Jadi di situ dia telah banyak selama setahun berada dalam lebih kurang berada dalam keadaan pandemik ni. Memang dia telah banyak menjejaskan kelangsungan hidup dan mempengaruhi kehidupan harian kita lah ya. Pertama sekali kita tengok banyak orang kehilangan pendapatan ataupun mengalami pengurangan pendapatan. Jadi kita juga tengok banyak berlaku dari segi keadaan hidupan, norma kehidupan baru, dari segi penjarakan sosial, dari segi pendidikan, dari segi penjagaan anak-anak. Jadi saya rasa apa yang telah berlaku ni menuntut kita rakyat Malaysia untuk membuat sesuatu lah dalam berdepan situasi yang sama di masa depan.
Puan Farizan, daripada apa yang Puan Farizan kongsi, lebih daripada separuh tidak mempunyai simpanan ataupun dana untuk kecemasan, dan itu realitinya. Dalam mana kita bercakap tentang norma baharu dan dalam waktu fasa pandemik ini, bukan lagi soal makanan di atas meja, food on the table, malah ada beberapa kumpulan ataupun individu yang begitu sukar kerana mereka bekerja gaji harilah, maknanya kais pagi makan pagi untuk mendapatkan pendapatan. Mereka lebih gusar ataupun mereka lebih bimbang makanan dalam mulut itu sendiri pun belum tahu untuk hari ini dan juga untuk esok. Dalam waktu ini, bagaimana pada pandangan Puan melihat kepada perubahan tingkah laku dan cara ataupun gaya hidup individu yang terkesan, khususnya daripada golongan muda yang terkesan akibat impak pandemik ini? Saya rasa pada peringkat awal 6 bulan pertama tu memang semua orang berada, saya rasa lah even saya sendiri pun, ahli keluarga saya sendiri pun, kita berada dalam keadaan macam panik lah. Macam mana ni, duit tak ada, duit tak cukup, ni tak cukup. Kita nak menentukan mana keutamaan perbelanjaan kita. Kita nak pentingkan keperluan asas kita. Jadi saya selepas 6 bulan tu, saya rasa selepas 6 bulan pertama masuk 6 bulan kedua, kita dah mula macam stabil sikit, kita dah mula bawa dalam keadaan bertenang kan. Jadi syukurlah pada masa tersebut, mana yang bekerja dalam sektor formal, at least kurang-kurangnya ada juga simpanan KJBSP untuk membantu masa tu Lestari, Aisina ada masa tu untuk membantu. Jadi sekurang-kurangnya golongan muda ataupun golongan yang B40 yang menghadapi masalah kelangsungan hidup untuk memenuhi keperluan asas, mereka ada sedikit bantuan. Begitu juga bantuan-bantuan yang diberi oleh kerajaan, oleh zakat, oleh mana-mana agensi NGO yang memberi bantuan, saya rasa telah banyak mengurangkan sedikit tekanan keuangan kepada mereka. Puan, kalau boleh saya nak kaitkan dengan apa data ataupun dapatan yang dikongsikan, iaitu lebih kurang daripada 47% belia mempunyai hutang kad kredit yang tinggi, dan ini berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bank Negara baru-baru ini. Jadi pada pandangan Puan, melihat kepada kita sudah bercakap tentang pengurusan kewangan melibatkan golongan belia secara khususnya, apa yang menjadi masalah bagi golongan muda yang terjejas akibat pekerjaan secara khususnya, yang melihat kepada adakah mereka kurang peka tentang literasi kewangan ataupun mereka kurang celik dalam pengurusan kewangan ini? Okey, betul Fauzi. Sebenarnya kalau saya sebut data tadi tu, kita tengok orang yang bekerja 1 hingga 3 tahun. Jadi itu memang fokus kepada golongan muda sebenarnya, golongan yang di bawah usia 35 tahun. Sebab mereka baru bekerja kan. Tapi sebenarnya golongan muda bukan di Malaysia saja sebenarnya, even di seluruh dunia pun. Masalah yang kita hadapi sekarang, saya fokus kepada Malaysia lah Golongan muda kita sekarang, golongan muda kita sekarang bukan macam golongan muda yang zaman saya lah kita dulu mampu mengumpul aset dahulu sebelum kita dapat mengumpul liability. Tetapi mereka sekarang belum pun habis pelajaran, belum pun graduate lagi, mereka dah ada hutang PTPTN, mereka dah ada hutang pendidikan. So mereka mengumpul liability dulu sebelum mereka dapat mengumpul aset. So bila mereka habis belajar, dengan hutang yang sudah ada nak dibawa, PTPTN yang perlu dibayar, hutang pendidikan yang perlu dibayar. Jadi bila mereka masuk ke alam pekerjaan, mereka tidak mempunyai pendapatan yang mencukupi. Jadi ini menyebabkan mereka terpaksa mencari jalan lain untuk mendapatkan sumber pendapatan. Jadi ini antara sebab mengapa mereka mungkin terpaksa menggunakan kad kredit ataupun bantuan keluarga. Jadi itulah masalah punca utama saya rasa. Root cause dia yang pertama untuk golongan muda pada hari ini. Kemudian kalau kita tengok satu belanjawanku KJBSP dengan kerjasama Research Center, Social Wellbeing Research Center di UM, kita telah mengeluarkan satu garis panduan perbelanjaan untuk beberapa negara di Malaysia mengikut region. Saya ingin merujuk kepada perbelanjaan di Lembah Kelang. Berdasarkan belanjawanku tu belanjawanku di Lembah Kelang. Saya ingin merujuk kepada orang bujang tanpa kereta. Dia menggunakan kenderaan awam. Dia memerlukan sekurang-kurangnya RM1,900 untuk hidup di Lembah Kelang, hidup di Kuala Lumpur.
Dan kalau dia ada kereta, mereka memerlukan perbelanjaan RM2,570. Sedangkan pendapatan golongan muda kita tak sampai pun banyak tu. Kurang daripada 1,900 tersebut. Maksudnya kurang daripada 2,000. Jadi ini yang menyebabkan dengan kos hidup yang tinggi menyebabkan mereka ni banyak terdorong ke arah penggunaan kad kredit ataupun mengambil pinjaman-pinjaman peribadi. Lagi satu, saya rasa yang kedua, saya rasa lifestyle dia lah, gaya hidup orang muda. Saya rasa orang muda sekarang, saya suka membaca satu term tu nama FOMO, fear of missing out. Mereka tak nak ketinggalan dari kawan-kawan mereka. Kalau kawan dia pakai handphone Samsung Note 20, dia pun nak tukar juga Note 20. So kalau kawan-kawan dia makan dekat Starbucks, makan dekat tempat yang mahal-mahal, mereka pun tak nak ketinggalan. Sedangkan pendapatan di bawah 2,000. Jadi cara hidup golongan muda hari ini juga mempengaruhi keadaan tersebut. Dan saya rasa satu lagi, mungkin living for the moment. Mereka nampak, dia tak nampak jauh. Dia nampak pentingkan kehidupan untuk hari ini. Sebab mungkin kita kurang memberi pendedahan, kurang memberi pengetahuan kepada mereka. So mereka tidak nampak kepentingan untuk merancang keuangan, kepentingan untuk membuat merangka perbelanjaan mereka. So saya rasa itu antara tiga sebab utamalah kenapa berlaku golongan muda kita sekarang ni banyak banyak terperangkap dalam masalah hutang. Dan juga muflis pun memang tinggi di kalangan golongan muda. Baik, kembali dalam agenda awal ini kita masih lagi bertemankan Puan Farizan Kamaluddin. Puan Farizan adalah pengurus kanan Jabatan Pengurusan Strategik Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP. Kalau boleh saya nak mulakan dalam segmen kedua ini dengan statistik yang dikongsikan, yang mana statistik KWSP mana menunjukkan 54% pencarum berusia 54 tahun mempunyai simpanan kurang daripada RM50,000 dan mana bagi menampung kehidupan selepas bersara, iaitu manakala hanya 34% lagi akan mencapai tahap simpanan asas sebanyak RM240,000. Jadi untuk waktu ini, mungkin Puan Farizan pada awal tadi kita dah melihat dan juga bagaimana realiti semasa pengurusan kewangan dalam sektor ataupun dalam kategori perbelanjaan. Tetapi untuk dalam segmen kedua ini, kita nak melihat pada realiti semasa, melihat kepada celik kewangan bagi individu dalam mana melihat kepada pengurusan kewangan dalam kategori persaraan. Puan Farizan. Okey. Kalau tengok, saya nak merujuk pada data yang dikongsi oleh Fauzi tersebut ya. 54 tahun mempunyai pada usia 54 tahun ramai yang punya simpanan RM50,000. Bayangkan mereka akan bersara pada tahun ini. Itu data tahun lepas. Dia akan bersara tahun ini dengan RM50,000. So apa yang cukup dengan RM50,000? So orang yang katalah dia bersara pada tahun ini dalam keadaan COVID macam ni, memang RM50,000 tu saya rasa lansai dah ni. Ya, dah digunakan untuk keperluan semasa dia ya. Jadi kita tengok kepada, saya suka juga lagi menarik, saya suka sebenarnya nak kongsi pasal belanjawanku tu tadi. Sebab belanjawanku tu adalah garis panduan berdasarkan perbelanjaan mengikut kategori atau mengikut kategori isi rumah. Tadi saya merujuk kepada belanjawanku dari segi orang bujang. Tapi kita tengok kepada single elderly, warga tua bujang. Untuk warga tua bujang di Lembah Kelang, perbelanjaan minimum orang yang sekarang ni di Lembah Kelang adalah RM2,450. Itu adalah perbelanjaan bulanan warga tua single bujang di Lembah Kelang. Jadi, tadi Fauzi sebut data yang betul iaitu simpanan asas. Simpanan asas tu adalah berdasarkan keperluan RM1,000 sebulan untuk tempoh 20 tahun.
Jadi untuk tempoh 20 tahun bagi mendapat RM1,000 sebulan mereka perlu ada RM240,000. Itu pun hanya 33% sahaja yang mencapai jumlah tersebut. Cuba pergi kepada 2,450. Untuk capai 2,450 sebulan, untuk hidup pula selama 20 tahun, jumlah simpanan yang diperlukan adalah lebih kurang RM600,000. Itu sebenarnya yang boleh warga tua tu kalau dia bersara pada hari ini, dia boleh bersara keperluan keuangan dia tu, pendapatan persaraan dia tu cukup untuk memenuhi keperluan asas dia. Jadi cuba bayangkan betapa jauhnya jurang ketidakcukupan simpanan persaraan. RM1,000 tadi pun baru hanya 33% saja yang cukup. Kalau saya pergi kepada RM2,450 pendapatan sebulan, sangat jauh. Itu sebenarnya yang patut dijadikan matlamat untuk simpanan persaraan yang selesa. Jadi, kenapa simpanan persaraan tidak mencukupi? Ada banyak faktor. Antaranya adalah struktur gaji kita yang rendah. Struktur gaji kita yang rendah, walaupun kadar caruman KJBSP sebenarnya 11 dengan 12%, 11 atau 13% adalah antara yang kelima tertinggi di dunia, tetapi sebab struktur gaji kita rendah, maka itu sebab simpanan tidak mencukupi. Bagaimanapun, kerajaan telah pun memperkenalkan gaji minimum wage, yang sekarang RM1,200 atau RM1,100. So dengan adanya minimum wage, dia telah membawa perubahan yang agak besar. Di mana simpanan yang selama ni dia orang mencarum atas 400, 500, sekarang dia mencarum minimum atas berdasarkan minimum wage. Jadi mungkin untuk golongan di masa depan, 30 tahun akan datang ataupun 40 tahun akan datang, mereka mungkin ada simpanan yang lebih besar lagi daripada sekarang. Ya. Puan, kalau diikutkan dalam realiti semasa tadi pun di awal tadi dikongsikan tidak ramai yang mempunyai simpanan kecemasan ataupun bawah daripada RM1,000 dalam kategori dana kecemasan itu. Tetapi dalam soal sekarang kita bercakap tentang pengurusan kewangan untuk tabungan masa depan, iaitu tabungan untuk persaraan. Untuk kategori kumpulan ataupun pekerja yang terjejas sepenuhnya ataupun terjejas dari pemotongan gaji misalnya, bagaimana mereka boleh menyimpan untuk dalam kategori persaraan ini, Puan? Sebenarnya kalau kita menyimpan ni, kita jangan berhenti. Kita biar terus menyimpan. Tapi kita menyimpan ikut kemampuan. Kalau dalam keadaan pendapatan kita terjejas, pendapatan kita dah rendah, kalau dia bekerja dalam sektor formal, dia tak ada masalah sebab kita ada potongan wajib yang dia masih kena bayar. Tapi yang merisaukan kita adalah mereka yang bekerja dalam sektor tidak formal, yang bekerja sendiri, yang bekerja online, yang menjadi freelance, yang menjadi e-hailing, yang menjadi Grab driver, Foodpanda bagai ni, mereka tidak ada caruman wajib daripada KJBSP. Jadi mereka ini perlu ada inisiatif sendiri untuk menyimpan untuk persaraan mereka. Jadi saya ingin mengambil kesempatan dalam sesi ini untuk menyeru kepada mereka yang bekerja dalam sektor tidak formal, yang bekerja sendiri, supaya menyimpan ke dalam KJBSP untuk persaraan mereka, simpan ikut kemampuan. Kita tidak ada pun menghadkan minimum amount. Simpan mengikut kemampuan bila-bila masa, tapi biarlah simpanan yang berterusan. Sebab dia akan dapat manfaat gandaan dividen. Pada masa yang sama, ada insentif daripada kerajaan. Kalau dia menyimpan di bawah aisaraan, mereka akan dapat tambahan ataupun matching contribution, padanan caruman daripada kerajaan sebanyak 15% daripada apa-apa caruman yang mereka letakkan ke dalam KJBSP tersebut, tertakluk kepada maksimum RM250 setahun. Manfaatkan insentif yang diberi ini. Memanglah kita nampak macam tak banyak. Tapi kita menyimpan, konsep senang aja. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Tapi kalau kita tak menyimpan langsung, memang busuk kita tak nampak. Tak nampak langsung. Ya? Itu penting untuk persaraan kita, untuk hari tua kita.
Puan, Sebab kalau daripada apa yang Puan kongsikan tadi, ramai yang terlibat dalam sektor informal ni. Kalau diikutkan daripada data ataupun perkongsian statistik pun, lebih kurang 4 juta terlibat dalam sektor informal. Kita tahu dalam tempoh setahun ini, ramai yang kerja daripada formal berpindah kepada yang informal. Malah ada yang tak bekerja sebelum ini, seperti suri rumah, mereka turut bekerja meniaga secara online untuk membantu keluarga dan juga membantu suami dalam segi pendapatan. Dalam soal ini mungkin Puan boleh kongsikan apa tips-tips untuk mereka. Puan pun dah kongsikan pada awal tadi betapa pentingnya tabungan persaraan di hari nanti ataupun di hari esok lah. Mungkin Puan boleh kongsikan apa tips-tips yang terbaik yang boleh dikongsikan bagi mereka yang terlibat dalam sektor informal ini ataupun mereka yang bukan bekerja tetap, dalam mana untuk terus celik kewangan, yang tahu tentang menguruskan kewangan, dalam mana kita melihat kepada menguruskan tabungan ini. Tadilah satu tips utama dia tadi tu, setiap bulan kita peruntukkan siap-siap untuk menyimpan. Kemudian dia boleh juga menyimpan melalui online. Tak salah saya melalui Maybank to You dengan CIMB, tak salah saya. Dia boleh pun buat pindahan secara online setiap bulan. Kita boleh juga pun buat standing instruction setiap bulan masuk kan. Jadi banyak benda yang kita boleh manfaatkan. Tapi yang penting sekali, walaupun banyak tips yang kita bagi, tapi kalau tidak ada disiplin dan tak ada komitmen, memang payah untuk menyimpan. Tapi yang penting sebenarnya adalah kesedaran bahawa simpanan untuk hari tua ni perlu dibuat sekarang. Dia bukan ditangguh-tangguh. Kalau kita makin tangguh, kita makin lewat, kita tak dapat manfaat gandaan dividen tersebut. Sebenarnya, kekuatan simpanan di KWSP ini adalah compounding dividen tersebut. So untuk memanfaatkan compounding dividen ini, dia perlu simpan dari awal. Tak perlu banyak pun. Mula dari apa ikut kemampuan kita, biarkan dia berada di KWSP. Jika tidak perlu, jangan dikeluarkan. Biar dia berganda dengan sendiri. Ya, kita letakkan setiap bulan yang kita mampu. Jadi itu sebenarnya yang kita perlu buat untuk orang yang tiada pendapatan tetap. Sebab kita kena fikir, kena ingat, waktu sekarang kita masih ada tenaga, kita masih ada kudrat. Kita boleh buat apa yang kita mampu. Boleh jual kuih, boleh buat itu, boleh buat ini. Tapi bila kita capai umur 50 tahun, 55 tahun, kita dah hilang kudrat tersebut. Tenaga dah tak ada. Ya? Kita pula mungkin kita tak tahu jangka hayat kita tu sihat ke tak sihat. Kalau kita ada penyakit berapa lama. Ya? Jadi kita kena tengok semua benda tu. Satu lagi yang utama, kita kena ingat persaraan kita, hari tua kita, tanggungjawab kita. Jangan kita nak bergantung pada orang lain. Sekarang bukanlah masa untuk kita mengharap bantuan kepada orang lain untuk hari tua kita. Macam yang saya sebut tadi, pasal Cik Fauzi sendiri cerita tadi. Golongan muda sekarang pun menghadapi banyak bebanan keuangan. Jadi macam mana bila kita tua, mampukah mereka nak jaga kita pula? Sedangkan kehidupan mereka sendiri pun mereka tak mampu nak jaga. Apatah lagi kita bila kita tua nanti. Ingat yang tu. Kita kena jaga diri kita. Bukan untuk PKP saja. Untuk persaraan pun kita jaga kita juga. Puan, kalau boleh dalam 2 minit yang terakhir ini, kalau boleh kongsikan, saya difahamkan KWSP turut memainkan peranan dalam mana kita melihat kepada kemahiran celik pengurusan kewangan. Mungkin Puan boleh kongsikan sedikit butiran lanjut berkaitan dengan peranan yang dimainkan oleh KWSP ini. Okey, sejak tahun 2014, KWSP telah pun menubuhkan khidmat nasihat persaraan atau kita namakan Retirement Advisory Service. Ahli boleh mendapatkan khidmat nasihat daripada pegawai-pegawai RAS kita yang berada di seluruh negara secara percuma. Baik ahli ataupun mereka bukan ahli, mereka boleh datang je jumpa pegawai RAS kita untuk mendapatkan nasihat mengenai perancangan keuangan. Jadi just buat temu janji je melalui online. Buat temu janji, mereka boleh datang bila-bila masa. So saya rasa rakyat Malaysia khususnya yang golongan B40, golongan muda dapat manfaatkanlah apa yang kita sediakan.
Kemudian yang kedua, saya suka nak kongsi buku ni, My Money Matters. Sebenarnya ada banyak tips sebenarnya yang kita telah bubuh dalam buku ni. Buku ni boleh di-download daripada ataupun dimuat turun daripada laman sesawang KWSP, ya, www.kwsp.gov.my. Tak silap saya. Ya. Okey, boleh download buku ni. Dia ada version English dengan bahasa Malaysia. Baca tips-tips yang kita telah letak dalam buku ni. So kita selain daripada tu, untuk meningkatkan celik keuangan di Malaysia, KWSP bukan perseorangan. Kita adalah salah satu agensi di bawah Financial Education Network, ya, yang diterajui oleh Bank Negara dan Security Commission. Jadi di bawah Financial Education Network tersebut ada banyak aktiviti yang kita sedang rangka untuk meningkatkan kadar celik keuangan rakyat Malaysia meliputi pelbagai lapisan dari kanak-kanak hinggalah ke golongan tua, golongan warga emas. Okay, baik, terima kasih Puan Farizan Kamaluddin. Puan Farizan adalah pengurus kanan Jabatan Pengurusan Strategik Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP atas perkongsian pandangannya berkaitan dengan kita melihat kepada pengurusan kewangan, celik kewangan, dalam mana yang pertama tadi kita melihat kepada realiti semasa bagaimana melihat kepada pengurusan perbelanjaan individu, dan kemudiannya kita juga berkongsi dan juga berbincang berkaitan dengan bagaimana kita melihat kepada pentingnya pengurusan kewangan menghadapi persaraan. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini agenda awal ini. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.